Najmi nanti awak masuk balik. Taklah Najmi selalu susah nak masuk. Okay, so ini, kalau yang ini ni, yang bawah ni adalah yang hari tu kita dah cover. Iaitu pendaraban antara constant dan juga matrix. And now, hari ni kita akan sambung dengan multiplication yang melibatkan operasi antara dua matrix. So yang ini matrix, ini pun matrix juga. Antara dua matrix. So macam mana? Ini B kan? A. Okay. A pun antara matrix dan juga matrix. Okay, macam mana kita nak pastikan bahawa dua matrix kita tadi kita boleh darabkan? Operasi boleh berlaku antara kedua-dua matrix tu. Macam mana kita nak buat? Okay, kita kena tengok dia punya order dahulu. Dekat sebelah kanan ni dia ada kata. Dia kata apa? Okay, A with order 2 by 2 multiply dengan matrix B with order 2 by 3. So kalau awak tengok ini adalah saya punya row, yang belakang ni adalah saya punya kolom. Kan yang depan ni row, belakang ni adalah kita punya kolom. So kita akan tengok kita akan tengok kolom untuk first matrix dan juga row untuk second matrix. Kalau dia sama, kalau dua-dua ni sama, barulah operasi darab ni boleh kita laksanakan, boleh kita lakukan. Dan kita akan dapat hasilnya, matrix yang baru nanti akan dapat hasil yang ini. So betul tak? Kalau tengok kan, ini 2, sini 3. So new matrix anda tadi nanti akan dapat dengan order 2 by 3. Boleh? Boleh? Anak? Boleh, dah okay. faham. Faham Okay, so kita jalan kita cuba ya. Okay, kalau saya ada, macam mana kita nak buat operasi darab ni? Yang biasa awak buat ni, maksudnya row awak akan darab dengan kolom. So biasanya selalunya awak akan buat, macam mana awak buat? 1 darab 2 tambah dengan 2 darab negatif 1. Itu untuk first entry. And then next step, apa yang awak akan buat? 1, 2 ni darab pula dengan sini. Okay, cuba darab tolong saya. 1 darab 0 tambah dengan 2 darab 3. Okay, lagi. Jalan lagi. Kita akan darab ini, darab dengan ini pula. So akan dapat 1 darab 1 tambah dengan 2 darab 2. So baru settle untuk kita punya first row. First row. So ini kita ada 2 ni. Kita ada 2 row. Kan? Baru first settle untuk first row. Okay, then go to our second row. Mana saya nak ambil second row ya? Okay, second row. So ini second row darab dengan first column. So 0 darab 2 tambah dengan 1 darab negatif 1. Lepas tu, apa tu nak? Okay, darabkan. Tolong saya darabkan. 0 darab 0 tambah dengan 1 darab 3. Lagi. Sini darab sini. So akan dapat 0 darab 1 tambah dengan 1 darab 2. Okay, simplifykan dia nya. So saya akan dapat apa? Cepat. 1 Ha? 2 tolak 2 kan? 2 tolak 2 dapat 0. Sini dapat berapa? 6. Dapat 4, 5. Tambahkanlah dia. Operasi selesaikan. Selesaikan. Sini akan dapat negatif 1, 3, 2. So, barulah dapat awak punya matrix. Kau ada negatif kat mana-mana? 01 ke 0 negatif 1 ni? 0 negatif 1, madam. Patutlah. Patut tak jadi ni. Ini negatif 1. So, dia akan jadi negatif 3. Sorry. Ini tadi. Dia sini pun negatif 1. Patutlah tak jadi. Kenapa korang? Okey je, tak jadi masalah, boleh je. Okey, ini cara biasa yang awak gunakan. Okey, ada tak kaedah lain yang kita gunakan sebenarnya untuk cari dia punya pendaraban, hasil darab dia? Ada tak cara lain? Ada tak kaedah lain? Kok lah pernah terjumpa? Ada. Ada, macam mana caranya? Lupa. Afrina, memang itu ajalah. Ya Allah. Saya ingat yang buat petak-petak tu. Ya, saya yang buat kotak-kotak tu kita buat tika terbang. Tika terbang. Okey, tika terbang macam mana kita nak buat?
Saya nak ke kanan. Aku tak boleh gerak. Saya punya bukan touch screen. Kalau touch screen senang dah aku gerakkan. Sekejap. Tak boleh nak gerak jugalah. Okey. Korang nak buat B dulu? Nak buat B dulu? B dulu. Buat B dulu. Sekejap. Sekejap Tak boleh gerak pula. Sekejap Dah habis dah ni. Dah hujung dunia dah saya punya. Okey. Boleh. Boleh. Okey, tak apa. Okey, bagi saya soalan yang sama tadi. Soalan yang sama contoh kita buat soalan yang sama. Saya ada matriks antara, tak naklah kita buat yang pertama ke yang kedua? Nak buat A ke B? B kita buat B. Okey, B dengan kaedah tika terbang. Okey, tika tahu kita buat kaedah tika. Okey, B saya ada matriks dia dengan entry dia adalah 1, 2, 2, 3 darab dengan 1, 0, 4, 2, negatif 1 dan juga 3. Okey, kita cuba Yang ini senang je sebenarnya. Kami cuba nak mudahkan anda tapi tak tahulah mudah pada anda ke tidak ke. Kita cuba. Okey, so tadi kita ada ini adalah matriks A, ini adalah matriks B. So yang dekat sebelah kiri ni adalah untuk matriks A, yang sebelah atas ni adalah untuk matriks B. Sekejap So matriks A kita punya entry adalah apa? Entry dia adalah 1, 2, 3. Okey, untuk matriks B, dekat atas ni matriks B tahu tak muat pula ruang ni. Sekejap. Okey, sekejap. Okey, so 1, 4, negatif 1 dan juga 0, 2, 3. Okey dah? Okey, macam mana kita nak buat? Darab lah. Ni, first row ni darab dengan first column. So darab dengan semua entry yang ada. Boleh ke tak? Boleh darab ke tak? Saya tanya dulu, boleh darab ke tidak? Saya pesan apa tadi? Apa yang saya pesan? Okey, tengok balik. Yang matrix A ni dengan order dia apa? Order dia adalah 2 by 2. Matrix B, order dia adalah 3 by 2. 3 by 2. Saya pesan apa tadi? Ini kolom ini mesti sama dengan row ini. Tapi sekarang dia sama ke tidak? Tak sama. Tak sama. Bila tak sama, boleh tak kita nak darabkan? Tak boleh. Tak boleh nak. Penat sahaja. So yang ini no solution. So tak boleh nak darab sebenarnya. Tak boleh nak darab. Okay, in case lah saya gunakan matrix lain. Saya guna matrix lain tapi saya nak guna tika terbang saya. Saya nak guna tika terbang, saya nak balik kampung kan. Kononnya lah ada yang anak aku menangis nanti. Okay, kononnya ni adalah saya punya matrix baru Okay, so kalau yang ini boleh tak kita nak multiply? Boleh. Boleh kan? Boleh. Sebab apa? Sebab dia punya sama. Dia punya ni 2 by 2, matrix A 2 by 2, order dia, matrix B pun 2 by 2 juga. Okay, 2 by 2 juga. Okay, so barulah boleh, baru kita boleh darabkan dia. So akan dapat new matrix kita. Matrix C dengan order dia adalah 2 by 2. Okay, kita cuba kaedah tika ni. So darabkan. Ini first ni tadi 1, 2 ni. 1, 2 darab dengan 1, 4. Okay, darab. Macam mana nak darab? 1 darab 1 tambah dengan 2 darab 4. 1 darab 1 tambah 2 darab 4. Sama juga dengan berapa? Kira terus? 9. 8, 9. 9. Okey, 9. Lepas tu buat kaedah yang sama juga. Saya akan darabkan 1, 2 ni dengan belakang ni. Okey. Okey, so 1 darab 0, 2 darab 2, dapat 4. Lagi 2 darab 1, 2.
Cara ni. 14. Jap, tulis dulu. Yang ini kena tulis dengan anak aku. 3, 4, 12, 14. Okey lagi. 2 sifar 2 darab tambah 3, 0, 2, apa? 6. 6. Okey, so barulah kita boleh dapat jawapan dia adalah 9, 4, 14, 6. So ini adalah jalan kerja kita dengan kaedah tika terbang saya. Ni senang je sebenarnya. Tapi nak lagi senang untuk check lah betul ke tak, kalkulator je. Tapi nanti yang kalkulator tu nanti next week baru saya nak ajar awak macam mana guna kalkulator. So yang at least hari ni kita buat manual saja dahulu. Okay, next. Jalan lagi. Okay. B tak boleh selesai lah sebab dia tak sama tadi. Kolom dan juga row dia tak sama. So jalan. Habis settle Ni dah tadi hari tu. Dah. Okay. Yang ini. Number 3. Find multiplication within matrix A dan juga matrix B. Macam mana kita nak multiply? Nak buat 3 ke nak buat 4? 4. Kita tanya. 4. Aku memang dia nak cari yang senang. Okay. Kita go dengan 4. Kita go 4 Okay, 4. Buat cara yang sama tadi. Tapi awak kena multiply 2 kali lah. Awak kena cari AB. Lepas dah cari AB, cari BA pula. So, AB. Okay, sekejap So, bawah ni matrix A, atas ni untuk B. Ni matrix B, ini matrix A. So, matrix A kita akan tulis dalam bentuk order dia adalah dalam bentuk row saja. So negatif 1, 2, satu lagi 3, 4. Atas ni 2, 3, negatif 1, 2. Okey, darab. 2, 1 darab 2. Negatif 1 darab 2 tambah dengan 2 darab 3. Negatif 1, awak tolong kirakan untuk saya tahu. Tambah dengan 2 darab 2. 3, 2 tambah dengan 4, 3. 3 negatif 1 tambah dengan 4 darab 2. Okey, kirakan untuk saya. Empat. 4. 3. 4. 3 ke? 3. 18. Ada negatif lah. 3 lah. Ini kan negatif 1 dan negatif 1. Negatif 1. Sini 6 tambah 18. 18. Hasilnya sini 5. 5. Okey. So ini barulah matrix AB. So AB saya akan jadi sama juga dengan 4, 5, 18, 5. So ini adalah AB. Buat kaedah yang sama untuk awak dapatkan BA awak. Cuba tengok. Buat dapat. BA dapat berapa? BA dapat berapa? Okay, kalau BA maksudnya dekat bawah ni adalah matrix B, dekat atas ni adalah matrix A. So B saya adalah 2, negatif 1, 3, 2. Darab dengan negatif 1, 3, 2, 4. Okey. Buat 2, negatif 1, negatif 2. Dapat berapa? Saya tunggu jawapan je. Negatif 5. Alia kata negatif 5. Saya tolong tuliskan je Alia. Okay, next. Second box. Second box. 0. Third box. 3. Tapi jalan kerja kena buat tau. Kalau objektif tak apalah. Kalau objektif tak payah buat jalan kerja. Tapi awak kena buat juga. Still kena buat jugalah. Sebab kalau tak, nanti macam mana awak nak tahu. So negatif 5, 0, 3, 14. So from there, so it's shown that. So, it's shown that. So it's shown that. Sekejap, saya nak tulis. So, shown that AB
is not equals with BA. Dah selesai. Okay, next. Kalau tak boleh follow, cakap tau. Okay, number 5, saya dah minta bantuan anda. So, suppose-nya awak dah boleh buat dah. Saya tak nak buat number 5. Okay, number 5, tak nak. Habis dah. Habis dah. Number 5 dapat ke tak? Saya tak buat tau. Suppose dalam video ada juga number 5. Okay, saya tak nak Saya tak nak. Jangan paksa aku, tak nak. Okay, so kita teruskan lagi perjalanan untuk hari ini dengan saya nak go kepada kita punya determinant. Ini yang saya kata hari tu. Macam mana nak tulis? Alamak, ramai ni anak aku yang terkeluar ni. Hujan medal, rumah saya dah banjir dah. Sini mendung, mendung. Kat college kan mendung. Kat mana? Lah kat college Yeah. mendung. Tengah mendung. So, saya tengah tengok tingkap. Okay. Rumah saya banjir medal. Tak apa, kita tak banjir insyaAllah. Dekat Matic tak banjir. Kawasan sekeliling banjir. Kawasan kita insyaAllah. Sebab kawasan tinggi kan. Tapi tak boleh yang terkeluar. Nak macam mana? Tapi masuk balik lah. Cubalah masuk balik. Jangan dah keluar kau buat tak tahu je. Okay, next. Kita go dengan 7.2. Determinant of matrices. Saya ada learning outcome. Find the minor and cofactor of a matrix. Apa itu minor? Apa itu cofactor? Kita akan tengok sekejap lagi. Minor, cofactor. And then we have to determine our determinant. Hari tu saya kata kalau matrix, macam mana saya tahu dia adalah matrix? Macam mana saya tahu dia adalah matrix? Simbol dia adalah bentuk square bracket ataupun just a bracket sahaja. And then the different dengan determinant. Okay, kalau determinant simbol dia adalah bentuk modulus ni. Ini adalah determinant. So hari ni kita akan cover yang bawah ni. Macam mana nak dapatkan determinant of matrix. Okay, kita tengok apa yang ada dekat dalam determinant. Okay, minors and cofactor of a matrices. Minor and cofactor of a matrices. The minor, apa yang dia kata minor? Minor, Mij of the element Aij is the determinant of the matrix obtained by delete the I row and j column of A. Maksudnya nak dapatkan minor, awak akan delete row dan juga kolom yang berkaitan dengan entry anda tadi. Okay, for example, okay, saya ada matrix A yang macam ni. And then, saya nak cari M12, minor 12. Maksudnya, saya akan delete mana? Saya akan delete ni 1, 2. 1 ni adalah untuk saya punya row, 2 ni adalah saya punya kolom. Okay, so saya akan delete first row dan juga second column. Tak kenalah pula. Second column. So apa yang tinggal? Hanyalah 3, 2, 1 dan juga 3. That's why dia tinggal yang ni. 3, 2, 1, 3. So 3, 2, 1, 3 ni lah yang kita akan cari dia punya determinant. Ingat tak dulu awak ada determinant of A, it's come from AD minus BC. Ini yang sekolah tadika dulu awak belajar. Ingat. AD minus BC, so A darab dengan D, A darab D, apa? Tolak dengan, so ni tolak. 3 darab 3, 9. Tolak dengan 2 darab 1, so akan dari 7. That's why kita dapat belakang 7. So we have to use the formula balik semula yang dulu-dulu kita pernah guna, AD tolak BC. Okay, boleh? Boleh tak? Ni setakat ni minor dulu. Okay, next. Dah settle minor, kita go pula dengan cofactor. Cofactor ini adalah gabungan antara minor dan juga negatif 1. Negatif 1 ni gabungan antara minor dan juga negatif 1 kuasa row dan juga kolom. Gig. Okay, ketak ni anak aku ni. Relax. Okay, tak apa. Okay, let's say saya nak cari C12. Saya nak cari C12 nah. C12. So, cofactor 1, 2. Maksudnya,
Kita akan cari minor lah. Maksudnya tadi yang macam ni formula dia negatif 1 ni memang confirm memang formula kita. Yang ini I tambah dengan J. I datang daripada row, J datang daripada kita punya kolom. So that's why dia jadi negatif 1 tambah dengan 2. Belakang ni adalah kita punya MIJ. MIJ yang dekat atas ni lah tadi. Yang ini. Maksudnya kita akan dapat negatif 1 kuasa 3 darab dengan 7. That's why kita akan dapat negatif 7. Setakat ni? Anak? Respon. PSPM ada tahu? Aku tak tahu. Setakat ni setakat ni. M tu apa tadi? Minor tu kita dapat. Dia belas meja kat situ. Tak apa. Nanti kejap lagi kita masuk contoh. Kita cuba contoh. Yang ni tak apa, at least awak tengok dulu. Okay, selain daripada minor, M adalah minor no. M minor, C adalah cofactor. Okay, it may look complicated but we can also memorize the sign of cofactor. So, sign of cofactor, kita punya simbol adalah yang ini. Maksudnya operasi kita tadi kan, kita punya cofactor tu memang sign dia yang ni. Memang akan sentiasa dapat positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Macam mana awak boleh dapat macam ni? Cuba kalau saya ada negatif 1 kuasa dengan saya nak cari kononnya, saya nak cari C21. Okay, C21. Maksudnya negatif 1 kuasa C21 yang mana 21? 21 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entry mana 21? C21 ni. Yang first. Nombor 4 ni. Betul tak awak akan dapat jawapan dia? Akan dapat sign cofactor adalah negatif Betul tak awak akan dapat jawapan untuk cofactor? Sign of cofactor adalah negatif 1. So kita go. Negatif 1 kuasa 2 tambah 1. So negatif 1 kuasa 3. Negatif 1 kuasa 3 dia akan dapat negatif 1. That's why kita ambil negatif kat depan ni. Datang daripada sini. Okay. Kalaulah kita cuba pula kita cuba. Saya nak ambil C33. Okay, C33. Entry mana C33? Mana satu sign dia? C33. Entry mana C33? 9. 9. Betul tak? Betul tak awak akan dapat positif? Kita cuba So negatif 1 kuasa 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6. Negatif 1 kuasa 6. Negatif 1 kuasa positif dia akan dapat positif. So that's why lah dia dapat sign dia positif. So itulah datangnya macam mana boleh muncul ya sign positif negatif tadi. Boleh? Anak? Tak apalah. Anak aku ni boleh ke tak boleh aku rendah je. Kita rendah dulu tak apa. InsyaAllah boleh. Senang je. Okay, checkpoint 7. Number 1, given A is a matrix with order 3 by 3, 3 by 3, 3 by 3, find M12, minor 12 and cofactor 12. Minor maksudnya saya akan delete row mana dan juga kolom mana? 1, 2. Okay, so saya akan delete M12 nah. M12 sama juga saya delete first row and also second column. Tinggal negatif 2. Okay, so apa yang akan tinggal? Akan tinggal negatif 2, 4, negatif 3. Yang ini baru kita akan gunakan konsep AD tolak BC. Okay, AD tolak BC, so 2, negatif 2 darab negatif 3 tolak dengan 4 darab 4. So saya akan dapat 6 tolak 16. 6 tolak 16? Negatif 10. Yep, negatif 10. So settle dah untuk M12. And then kita nak cari pula C12. C12 kalau ingat dah, kalau awak dah tahu dah form sign kita tadi, kita ada plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Okay, 1, 2. Yang mana 1, 2?
Tak apalah, kalau tak nampak lagi kita buat yang ni dulu. Negatif 1 kuasa 1 tambah 2 darab dengan MIJ kan. Kita tahu dah tadi bahawa CIJ sama juga dengan negatif 1 kuasa I tambah J darab dengan MIJ. So M12 dah ada belum M12? Dah ada. Ada Negatif berapa? 10. Okey, negatif 10. So sini kita akan dapat negatif 1 kuasa 3 darab negatif 10. So negatif akan dapat 10. Betul tak negatif 1 kuasa 3 ni? Kalau tengok ni C12. C12. Mana 12? Ini 11, 12, 13. 21, 22, 23. 31, 32, 33. So betul tak C12 ni? C12 ni sign kita adalah negatif. Betul lah kan? So negatif. Pertanyaan? Pertanyaan? Madam, Ya? tak masa blur yang masuk tu yang negatif 2, negatif 3 tu. Ini negatif 2, negatif 3. Mana negatif? Ini Itulah. kan kita guna konsep AD tolak BC. Sekejap. AD tolak BC. Determinant antara dua matrix, 2 by 2 matrix. Determinant of 2 by 2 matrix. Dulu-dulu ini maksud ini A, ini entry A, ini B, ini C, ini D. So saya A darab katakan B tolak B darab C. AD tolak dengan BC. Ini adalah kita punya determinant dia. Kalau 2 by 2 matrix, determinant adalah gunakan AD tolak BC. So entry A negatif 2 darab dengan negatif 3. Tolak, ini saya buatkan tolak dengan B darab C, 4 darab 4. Okay, kita cuba satu lagi. M13, kita cuba, M31. Cuba M31. Okay, M31. Delete mana? Saya nak delete row mana, kolom mana? Kolom 3. 3 row 1. 1. Okay. Sekejap. Okay. Sekejap Okay. Saya try delete nah. Oh, delete aku hilang pula. Ni tolak. So negatif 4 darab 4 tolak negatif 2 darab 0. So akan dapat apa? Negatif 16 tambah dengan 2. So dapat negatif 14. Ke ada silap? Oh, saudara Nita, sorry, salah. Sorry. Ni bukan 2. Apa? Tolak 0 nak? Ke tambah 0? Respon lah. Ke tinggal aku seorang ni? Ramai lagi. Tak dengar ke? Tadi tiba-tiba mereka sekat. Oh, okay. Macam ni. Okay, tak apa, kita pelan-pelan kita pelan-pelan. So M31 and then C31. C31 kalau rasa macam dah terror, ambil je terus sini. Nampak? Ni sign dia adalah plus. Oh, letak je positif. So negatif 16. Dapat negatif 16. Selesai. Orang tanya daripada mana? Daripada sign yang ni. Tanpa awak perlu buat 2 step yang ni. Okey tak? Okey tak ni?
Okey, tengah refresh. Okey. Okey, kita cuba satu lagi. Ada dua lagi deh, tak apa. M22 C22. M22 C22. Okey, M22 maksudnya kita nak cari M22. Maksudnya kita akan delete ini Column row 2, row 2. row 2, column 2. So apa yang tinggal? Ingat tahu apa yang tinggal? Saya tak ingat ni. So M22 sama juga dengan tolong 2 negatif 2 negatif 2. 4 4, negatif 3. negatif 3. Okey, 4 negatif 3. So ini yang tinggal. Kita guna je. Sama juga. So A darab D tolak B darab C. So tolak. Makanya saya akan ada 2 darab negatif 3 tolak negatif 2 darab 4. So dapat berapa? Negatif 6 tambah 8. 2. Kan? Ya, betul. Okey. So itu baru kita punya minus C22. Okey, kalau malas lah, kalau malas. Saya tahu anak saya memang malas. Okey, C22 mana 22? 22. Ambil apa yang kita dah ada ni tadi. Sign dia adalah plus. Positif. Positif. So positif tu bawa je lah ke bawah tu. So Dua. positif darab dengan 2. So dapatlah 2 Dua. saja. Senang je. Okey, cuba M23 C23. Cuba satu. Okay, cuba M23 C23. Boleh? Dapat berapa? M23. Saya dapat 4 madam. Salah. Jahatnya aku. 22. Orang lain dapat berapa? Orang lain dapat 22. Okey, betul. M23. Afrina, tadi awak dapat berapa? 2 ke 22? Entah, saya dapat. Sepatutnya dapatnya 22. M23 dapat jawapannya 22. So C23 sepatutnya awak akan dapat negatif kan. Ini 2 tambah 3 kan ganjil. Kalau tak ingat yang formula yang dekat atas tadi, yang dekat atas awak tengok 2 ni 2 dengan 3 tambahkan jadi 5. 5 nombor ganjil. Bila nombor ganjil dia akan jadi negatif. Kalau yang ni tadi 2 tambah 2 kan. 2. Okey, 2 tambah 2 4. So negatif 1 kuasa 4 dia akan dapat positif. So sini akan dapat negatif 22. Ada. Ya. Yang M23 kan dapat 22. Lepas tu potong kira kolom 2 row 3. Betul tak? Potong yang tengah dengan yang bawah. Jap. Saya padam. M23, 2, row 2, kolom 3. Kenapa potong tengah dengan bawah? Dia tak boleh. Dia mesti potong row dan juga kolom. Dia tak boleh potong row. Kan? Sebab M23 ini adalah kita punya row. That's why kita potong second row. Ini 3. Ini adalah kolom. That's why kita cut. Betul dapat jawapan 2. Kena tahulah. Sebab dia 2 row, 3 kolom. So kita kena potong row dan juga kolom. Dia mesti potong bertindan lah. Dia tak boleh potong. Macam ni. Ini tak jadilah. Dia dah tak jadi row dan juga kolom. Dia dah jadi row. Kan dia dah tak jadi M23. Dia jadi M apa entah. Saya pun tak tahu. Okay, tak boleh lah. Yang ni tak boleh lah. Boleh? Okay? Boleh. Okay, jalan lagi.
Matrix A is given by yang ini. Find the minor of A. The minor of A. Dia ada kata tak minor 1, 2, 1, 3, 1, 4. Tak ada kan? Ada tak 2, 3, 2, 2, 3, 3? Tak ada. So apa yang perlu anda lakukan? Anda kena cari semua minor yang ada. Semua. So akan ada 9 minor yang awak perlu cari. Sebab ini adalah 3 by 3 matrices. Okay, 3 by 3. So 3 Pada darab 1 by 2, 2 by 2. Iya saya. Kau semua kena cari. So minor dia. So minor dia sama juga dengan satu rumah besar. Rumah besar. Dalam rumah besar ada 9 bilik. 9 bilik. Buatlah bilik awak tu ada 9. 9 bilik ni baru ada 6 bilik. Ke tak nampak? Tak nampak je. Okay. Bilik 1, bilik 2, bilik 3, bilik 4, 5, 6, 7, 8, 9 bilik. So ada 9 bilik ni. Apa yang awak nak letak dekat 9 bilik tadi? Okay, kenalah cari. So awak kenalah cari M11, M12, M13 and so on lah. So M11, M11 delete. First row, first column. So tinggal 1, negatif 1, negatif 3, negatif 3. Okay lagi. Delete 1, 2. Okay 1, 2 akan tinggal 5, negatif 1, 2, negatif 3. Boleh tak? Boleh terima tak ni? Boleh. Okay lagi. Saya nak delete mana? 1, 3. So row dia tak berubah. Just column saja yang berubah tau. So yang tinggal akan jadi 5, 1, 2, negatif 3. Okay buat cara yang sama. Saya kena buat ke? Ya. Madam potong lah. Madam tak payah sebut. Ha? Madam. Saya potong je. Ke macam mana? Cepat. Cakap dengan saya. Potong je. Saya potong je apa lepas tu? M21. 2 maksudnya second row, first column. So tak sebut aku tak best pula. Aku kena tulis juga. 1, negatif 3, negatif 3. Lepas tu saya row yang kedua ni samalah kan. Row sama je, kolom yang berubah. So 0, 1, 2, negatif 3. Anak pukul berapa dah ni? 11:12. Okay. Lepas tu yang ni pula. So 0, 1, 2, negatif 3. Cepat saya tunggu. Lepas tu aku tengok je. Third row, first column. Anak lelaki tak ada suara ke hari ni anak lelaki? Ada madam Oh, tengah menganalisis. Okey anak lelaki aku. Okey. 1, 1, negatif 1. Sebab dia senyap je hari ni kan anak lelaki tak ada suara pula anak lelaki hari ni. Tu yang tanya. Okey, so saya delete lagi. M3, 2. So row 3, kolom 2. Saya potong. Tinggal 0, 1, 5, negatif 1. Lagi 1. Last. 01, 51. Bilik anak bongsu kan. So kita ada 0, 1, 5, 1. Dah selesai. Lepas tu buatlah cara yang tadi. AD darab AD tolak dengan BC. AD tolak dengan BC. Operasi tolaklah kat sini. Okay, go. Sebab tu dia bagi space besar untuk anda semua tu. Ya? Apa madam buat kecil bawah tu besar? Okey. Yalah aku buat besar. Sabar madam. Okey. Besar. Okey. Besar sikit lah. Okey, tak apa. Okay, kiralah congak. Negatif 3. Kena buat juga kan. Tolak 3. Lepas tu sini negatif 15. Tolak dengan negatif 2. Betul tak? Kalau saya silap beritahu tau.
15 tolak dengan negatif 15 tolak dengan 2. Negatif 3 tolak dengan negatif 3. 0 tolak dengan 2. Negatif 0 tolak dengan 2. Kenapa sama ni? Memang sama Oh sama betul. Betul sama. Okey, negatif 1. Negatif 1 tolak 1. 0 tolak 5. 0 tolak 5. Dia sama lah. Kebetulan dia sama. Oh, okey. So saya tekanlah. Akan dapat jawapan dia negatif 6. Negatif 13. 13. Negatif 17. Berapa? 0. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. 5. Negatif 5. Negatif 5. So, okey, maka selesailah. So, itu adalah minor yang dia nak suruh awak cari. Panjanglah sikit perjalanan dia. Kalau markah ni berapa ada? Dia banyak markah dia. Banyak ni. Ini yang atas ni ada 3 markah. Biasanya 2 markah ni. Ni 2 markah. Maksudnya dia tengok entry betul ke tak. Lepas tu awak punya darab. Yang sini ada 2 markah. K1, K1. Sini K1, K1. Lepas tu awak simplify K1 lagi. Ini awak akan ada. Okay. So sini ada K1 dan juga K1. Sini jawapan akhir. So ada 5 markah. Biasanya lah untuk soalan yang macam ni 5 markah. Panjang sebenarnya. Okay. Boleh? Boleh madam. Ya. Okay. So kita ada seterusnya adalah determinant. Itu tadi determinant of 2 by 2 matrix. 2 by 2 matrix. Tapi dengan determinant 2 by 2 kita boleh cari minor dan juga cofactor untuk 3 by 3 matrix. Okay, macam mana kita nak cari determinant of 3 by 3 matrix? Determinant of 3 by 3 matrix. Dia ada kata kat belakang tu. Ada tak dia kata? Okay, saya nak jalan je. Saya nak jalan je untuk hari ni. Dah pukul berapa dah ni? Dah 11.17. Saya nak jalan juga. Walaupun aku tak bagi, aku nak jalan juga. Okay, determinant of matrices. The determinant is useful value that can be counted. Okay. Determinant, simbol determinant sama ada DETA, in bracket A ataupun simbol determinant ni lah, simbol modulus ni. Tapi kita sebut dia sebagai determinant of A. Only square matrices process determinant. For 1 by 1 order matrix, senang je, tak jadi masalah untuk kita dapatkan determinant. Okay, let's say kita punya matrix adalah A dengan dia punya entry adalah negatif 3. So determinant dia still same, negatif 3. Habis kalau 2 by 2, determinant yang gunakan yang ni tadi, yang A ditolak BC. Okay, tapi macam mana pula kalau 3 by 3 matrix? Yang tadi yang saya gunakan AD tolak BC. So macam mana nak dapatkan? Dapat berapa ni? 16 tolak dengan 15. So dapat berapa lah? 1. Lama benar anak aku. 16 tolak 15 tekan kalkulator. Kau telah lah. Ini tolak dengan ini. Okay, simbol tolak tengah. So yang ni 3 kali 2, 6. Tolak 6, dengan 6 tolak 10. Dapat berapa? Negatif 4. Alhamdulillah. Negatif 4. Alhamdulillah, nampak pun. Okay, itu tadi kalau 2 by 2 matrix. Macam mana pula kalau determinant untuk 3 by 3 matrix? Saya nak go je. Sebab yang ni kita sambung nanti esok pagi esok. Okay, determinant of 3 by 3 matrix. Determinant ni. Sekejap, dia ada tertinggal ni. Bracket tu, tolong saya buatkan bracket. Tak apalah. Okay, in general, tak apa saya. Yang itu just bracket saja tertinggal, tak apa. It may look complicated but there is a pattern. Nampak pattern dia tak kat situ? Okay, sebenarnya nak cari determinant senang je. Nak cari determinant just gunakan formula ni je. Okay, determinant adalah datangnya daripada A11, AI1, AI2, AI3. Ini darab dengan cofactor. Sebenarnya determinant ini datangnya daripada summation AIJ, CIJ.
C ni apa? C ni adalah cofactor. Macam mana nak dapat cofactor? Cofactor akan datang daripada negative 1 to the power of I plus J times dengan MIJ. And then A kat depan ni adalah apa? A ni adalah kita punya entry. So hasil tambah lah. Kalau lah macam dia nak cari determinant untuk row pertama. So semua ini, A ini adalah row pertama punya entry. Maksudnya A11, A12, A13. Krik. Dah tepu ke? Dah tepu ke? Blur kejap. Belum lagi. Kalau dah tepu cakap. Anak aku ni tak boleh lama-lama ni. Kalau dah tepu cakap. Okay. So, okay, sekejap kita jalan. Cuba tengok apa yang ada lagi. Dia nak cari apa ni? Okay, dia nak cari determinant. Ini yang saya kata tadi. Determinant ni just guna formula ni je. Formula ni je kita guna. Guna formula Madam ni. Syah explain balik yang formula tu. Formula tu macam ni. Kononnya. Tak ada contoh Okay, saya nak cari teruslah bawah. Kononnya. Saya nak cari determinant of matrix A. Dia kata nak cari determinant of first row saja. First row. Tapi saya tak boleh terus dapat macam tu je, tak boleh. So apa yang boleh saya lakukan? Determinant first row. So untuk dapat determinant of A using our first row, kita ambil first row punya entry. Entry kita apa first row ni? Tadi kita ada 2, negatif 5 dan juga 1. So kita tulislah 2, negatif 5 dan juga 1. Okey tak? Anak? Okey. Okey, tadi nak dapatkan determinant, dia datang daripada summation Aij, Cij. Tadi saya kata C ni datang dari mana? Datang daripada negatif 1 kuasa I tambah J darab dengan Mij. So sekarang ni first row. So saya akan ambil macam ni lah. Maksudnya negatif 1. So darab dengan negatif 1 kuasa. Ni apa tadi? Ni 1, 1, 1, 2, 1, 3. Pukul berapa ni? 22. Okey, 1, 1. Negatif 1 tambah 1. Darab dengan M11. Okey, lepas tu ni tambah dengan negatif 5. Negatif 1 kuasa 1 tambah 2. M12. Tambah negatif 1 kuasa 1 tambah 3. M13. Boleh tak? Anakku? Tak. Apa je yang tak boleh? Yang ini kan, ini tadi simbol C11. Okey, tak apalah. Tak, dia memang agak sikit je. On the way tepu dah madam, Okay, on the way tepu. Kalau on the way tepu kita fresh, kita simpan untuk pagi esok supaya fikiran anda segar. Dan pastikan awak tahulah kenapa saya ada negatif 1 kuasa 1 tambah 1 M11 ni datang daripada mana. Sepatutnya dia datang daripada sini ni. Sekejap kan A11 C11 tambah A12 C12 tambah A13 C13. Sebab yang ini adalah kita punya first row. Baik tak? Kalau tak boleh yang atas ni, kita jalan yang ni dulu. Bila dah jalan ni, baru go dengan yang bawah ni. Rasa-rasa? Tepu sangat dah ni. Rasa-rasa tak faham. Rasa-rasa tak faham. Kalau saya Tak kejap. faham Bidem. Tak faham. Okey, kejap. Kalau saya cuba. Saya tulis yang ni dulu tahu. Saya cuba tulis. Saya tulis A11 C11 tambah dengan A12 C12 tambah dengan A13 C13. Okey, C11 ni tadi kan kita dah kata cofactor. Cofactor sepatutnya dia akan datang daripada negatif 1 kuasa apa benda yang atas tadi, yang awak ada plus minus tadi. Mana saya punya sign tadi? Mana? Yang ni.
Okey tak? Yang ni. Ha ni. Ha. Oh. Boleh tak? Yang ni. Okey Ya. Okey. So C11. Kalau tak nak ingat yang tu terus kita go formula, tapi saya rasa tak nampak dah. Tak apa, saya buat dulu. Makanya saya dengan A11 darab dengan negatif 1 kuasa 1 tambah 1 M11 tambah dengan A12 negatif 1 kuasa 1 tambah 2 M12 tambah dengan A13 negatif 1 kuasa 1 tambah 3 M13. Okey, boleh terima tak ni? Boleh. Boleh. Okey, so kita centerkan yang number ni dulu. So dia akan jadi negatif 1 kuasa 2, dia akan jadi positif tau. Dia akan jadi positif. Sini positif, sini akan jadi negatif, sini akan jadi positif. So apa yang akan berlaku kat sini, dia akan jadi A11 M11 tolak dengan A12 M12 tambah A13 M13. Saya rasa saya tak nak buat lagi lah. Saya nak sambung esok. Saya nak sambung esok. Ya. Okey. Lepas tu nanti esok saya tanya M11 ni macam mana awak dapat? M12 ni apa dia? A11 ni apa? A11 kita dah ada tadi kan. Saya dah tuliskan A11 2. Yang ni lah semua. Okey, tak apa. Saya stop dulu sampai sini. Kita jumpa lagi esok. Boleh Boleh. Saya tahu dah. Saya dah tahu dah. Tepu dah anak aku ni. Apa yang dia terima aku tak tahu dah. Okay, saya stop dulu. Kita jumpa lagi esok. Pukul 8 pagi saya nak start terus tau. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua.